Sebagaimana kita tahu, Al-Quran adalah suatu kitab yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai mukjizat yang terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mukjizat yang lain sudah tidak ada, menjadi cerita sebagai bukti benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran menjadi kitab hidayah, mukjizat yang berterusan sampai ke akhir kiamat. Selagi ada manusia atas muka dunia ni, kita akan terus dengan Al-Quran. Kita akan baca Al-Quran, tetapi bagaimana cara? Bagaimana cara kita nak baca Quran? Bagaimana kaedah yang kita boleh cari supaya kita baca Quran dengan cara yang memberi kesan yang besar ataupun manfaat yang lebih kepada bacaan kita itu. Kita bukan hanya sekadar mengambil pahala semata-mata. Maka para ulama telah menggariskan kepada kita 5 maqasid. Para jemaah tanda 5 maqasid ataupun objektif kita baca Quran. Dia buat dalam satu kata-kata pendek dengan 5 huruf thamma sya'an. Kita baca Quran, yang pertama sa, mencari pahala, sawab. Mim dengan makna munajat, yang kedua bermunajat ataupun masalah, kita nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, nak memohon hidayah petunjuk Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil munajat, masalah. Shin dengan makna syifa, mencari penawar. Syifa dalam masalah Al-Quran ini ada 2. Yang pertama dia panggil penawar kepada hati, yang kedua penawar juga kepada fizikal. Mana dua-dua sekali boleh pakai. Yang keempat ain, ilmu. Yang kelima al-ain juga dengan makna amal. Mana 5 sebab kita baca Quran. Ambil pahala, dan nak bermunajat, memohon dengan Allah Azza wa Jalla petunjuk hidayah. Yang ketiga mencari penawar atau penyembuh. Yang keempat mencari ilmu. Yang kelima beramal. Maka bila kita, yang pertama dalam tujuan ataupun maqasid kita baca Quran ini kerana nak dapat ilmu. Ilmu mana yang paling tinggi dalam Quran? Ilmu tentang Allah. Kerana Al-Quran di peringkat awal permulaan turun, iaitulah Allah Subhanahu wa taala minta supaya umat yang ada pada waktu itu beriman saja. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mereka mesti percaya kepada kepada kebangkitan semula ataupun hari akhirat. Mana 3 tonggak. Solat belum lagi. Solat selepas 10 tahun berlalu baru mari solat. Bila pada solat? Pada malam Isra dan Mi'raj. Kemudian maknanya ilmu yang paling utama yang dalam Quran, ilmu tauhid, ilmu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang kiamat. Kemudian baru marilah hukum hakamnya, mari segala perkara yang ada dalam Quran. Jadi alhamdulillah. Sekarang ni ada pula satu kumpulan dia panggil al-i'jazul ilmi fil Quran. Nak mencari poin-poin ataupun tajuk-tajuk yang berkaitan dengan sains, teknologi dalam Quran. Kita kata boleh ambil, tidak jadi masalah. Tapi tonggak asas Quran diturun untuk tauhid. Yang datang yang lain-lain boleh faedah. Dari sudut pentadbiran kita ambil daripada Zulkarnain contohnya, pemimpin yang adil, yang baik. Kemudian dari sudut ilmu, Nabi Musa dengan Khidir mengembara mencari ilmu, belajar. Tidak jadi masalah. Cuma kita kata yang pertama itu yang besar. Maka para jemaah sekalian, bila kita nak dapat ilmu daripada Al-Quran itu,
Maka kita mengatakan ilmu yang kita nak ambil iaitulah ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang hari akhirat. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan tugas ini, bagaimana kita nak memahami, maka para ulama mengatakan kita kena tadabbur Al-Quran ataupun memahami Al-Quran. Sampai peringkat setiap ayat kita kena faham setiap ayat, sebagaimana setiap kali kita nak masuk peperiksaan, kita akan belajar, kita akan study, kita akan murajaah sampai peringkat muka surat pun kita hafal lagi. Masalah ini ada dalam muka surat sekian. Maknanya itulah kita dengan Quran, mesti memahami dalam semua perkara. Maka masuk lagi, ada juga ulama mengatakan di antara yang elok juga bagi orang yang pakar-pakar bahasa, dalam sejarah Islam ini ada seorang tokoh nama dia Zamakhsyari. Zamakhsyari ini dari segi akidah dia Mu'tazilah. Tapi sampai hari ini ulama Ahlus Sunnah baca tafsir yang ditulis oleh Zamakhsyari ini di atas dasar tafsir lughawi, pakar dalam bidang bahasa. Jadi Quran tu kitab bahasanya tinggi, bahasa dia tinggi, level standard dia tinggi. Maka pada waktu itu orang ambil belajar juga Al-Quran untuk memahami bahasa Al-Quran. Yang menarik ni para jemaah sekalian. Timbul soalan, kenapa kita tidak berdakwah? Kenapa kita tidak mulakan langkah dakwah kita dengan Al-Quran? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok orang kafir mari nak berdebat dengan dia tak bercakap banyak. Nabi kata duduk, jelis. Dia baca Quran. Wakil Quraisy, pembesar dia, mari nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebenarnya mu ni Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, engkau nak apa sebenarnya? Dia mari tanya Nabi. Dia bentang, kalau nak harta kami cari harta, nak isteri yang muda kami cari yang muda, nak pangkat kami akan tabalkan. Habis dia bercakap, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, isma' minni, mu dengar aku pula. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan beri peluang orang nak bercakap, kemudian barulah Nabi jawab. Maka Nabi baca Quran. Bila Nabi baca Quran, tersandar wali yang wakil Quraisy. Selepas dia dengar Quran, dia balik, geng-geng dia duduk tunggu dekat kelab, tengok, muka lain ni. Pergi tadi nampak merah muka nak marah ke Muhammad. Balik lain macam, lembek dia nampak. Oh, dia kata, aku dengar dah Muhammad baca Quran. Ini bukan syair, ini bukan bahasa orang sahir, ini bukan bahasa ahli nujum. Oh, dia kata, sudahlah, kena sahir ke Muhammad lah. Artinya, patutnya kita sebagai seorang Muslim, apa-apa saja, motivasi ke apa benda yang kita buat, mestilah berdasarkan kepada mana? Kepada bermula dengan Al-Quran. Tapi kena ingatlah, jangan salah guna. Hari ni bila orang nak guna Al-Quran, dia duduk main dengan muzik dengan apa, tidak baik. Quran kalamullah. Quran ada kesucian dia, ada qadasah dia. Jadi tak boleh kita duduk main-main dengan Quran atas dasar, atas nama motivasi ataupun atas nama apa saja. Tidak mungkin kita buat sedemikian. Maka kita nak, itu zaman dulu jelas kepada kita para jemaah sekalian. Kalau kita tengok zaman kita hari ini, saya cerita pengalaman sahabat saya lah yang berdakwah di Jepun. Kata, mula-mula dakwah kalau orang mari, orang Jepun mari, mu ajar apa dia? Dia kata, mula-mula saya suruh dia duduk, dia baca Quran. Baca ayat kursi ke dulu. Alah, kalau ada jin-jin biasanya pergi hantu dulu lagi, kita nak masukkan apa ni, iman dalam hati dia ni. Dia dengar sekali, ulang, dia cakap. Dia buka handphone dia nak rakam. Mula dah. Dan ada yang beritahu, bila dia dengar Quran, naik bulu roma dia. Maknanya dah mula terkesan. Tembakan orang panggil mukjizat Al-Quran tu masuk. Belum faham lagi tu, baru dengar. Sebab itulah kata ulama salafus salih, Ibn Umar dia kata apa? Kita dulu diberi iman sebelum Quran. Kamu diberi Quran sebelum iman. Apa maksud? Maknanya kita dapat Quran,
Baru 5 ayat. Sayyidina Abu Bakar dapat Quran baru 5 ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi iman sudah mantap. Itu dia panggil orang-orang dulu diberi iman sebelum Quran. Kita sekarang ni diberi Quran, belum lagi memahami apa yang ada dalam Quran. Jadi inilah tujuan kita para jemaah sekalian. Kita nak supaya jangan kita kata, oi payuh ni, Al-Quran bukan boleh main-main. Memang tak boleh main-main dengan Quran. Sebab itu tak boleh tafsir Quran sesuka hati. Tapi kita kena tafsir mengikut apa yang ditafsir oleh para ulama yang muktabar. Jadi dia panggil tak boleh kita ikut rasa, kita kena ikut apa yang Allah SWT nak. Macam kita hari ni juga. Kalau kita beli makanan ikut rasa je, dia akan jadi obesity lah, dia akan jadi naik darah tinggi, macam-macam naik. Sebab apa? Sebab kita tidak makan mengikut apa yang diperlukan. Jadi macam tu juga kita kan. Kita rasa, teori orang ni bijak, teori ni orang bijak. Kita ambil teori itu. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim sudah ada di tangan kita ni Al-Quran yang cukup besar.